Bertemu lagi kita dalam pertemuan kali ini yang masih lagi bercakap tentang isu semasa, iaitu berkaitan tentang perkara yang ketiga ini, iaitu penguasaan ilmu. Apa maksud penguasaan ilmu sini? Kita kita cuba untuk memberi kepahaman supaya kita jelas. Isu ini memang sudah lama wujud dalam bentuk penguasaan ilmu secara holistik. Apa maksud penguasaan ilmu secara holistik? Ilmu itu dapat memberi cerminan kepada orang yang menuntut ilmu itu sendiri. Dia memberi cahaya, dia memberi nur, dia memberi satu gaya dalam hidup supaya lebih ke arah kepada positif. Tapi malangnya para pelajar atau mahasiswa sekarang ini hanya berfokus kepada orientasi peperiksaan. Mungkin karena sistem yang ada dalam dunia kita yang dikatakan orientasi kepada peperiksaan semata-mata. Sistem inilah menjadikan pelajar itu seolah-olah penguasaan bermusim. Apa dikatakan penguasaan bermusim? Iaitu dia hanya menguasai ilmu tersebut ketika mana nak periksa saja. Hujung-hujung semester ataupun hujung-hujung dekat-dekat nak test, maka mereka akan belajar pulun-pulun dan mereka belajar dan hanya menguasai pada tahap tersebut tanpa kekal. Tidak akan melahirkan yang dikatakan intelektual sejati. Seperti contoh ilmu Imam Ghazali, Imam Bukhari dan lain-lain tokoh-tokoh ilmuwan yang cukup tinggi. Kemudian kita melihat apa ya isu-isu yang disebutkan tadi. Ini kita bercakap antara ilmu dan adab. Okay? Penguasaan yang saya katakan tadi, penguasaan ilmu hanya kerana ilmu tanpa melahirkan orang yang beradab. Kerana kesan mempelajari ilmu itu sendiri, kerana dia akan dapat memberi impak terhadap perilaku seseorang. Semakin dia berilmu, semakin dia tunduk dengan ilmu dia. Semakin dia merasakan dia rasa kurang. Semakin dia tawaduk. Semakin dia mampu untuk membezakan mana yang hak, mana yang salah. Lahir manusia yang memenuhi tuntutan sepihak saja. Maksud saya, dia hanya melihat kepada ilmu tanpa melihat bagaimana adab itu sendiri. Adab itu datang daripada mana? Nah, adab itu datang daripada ketika mana dia belajar dengan gurunya. Maka dia akan reflect kepada dirinya, kesan daripada gurunya itu tadi. Menghormati guru contohnya. Betapa ramai sekarang ni kita lihat, ramai para pelajar begitu biadab dengan guru. Sedangkan guru berusaha bersungguh-sungguh untuk membentuk dia menjadi orang yang sempurna. Bukan dari segi aspek pekerjaan sahaja, tetapi membentuk adab mulia. Kemudian yang seterusnya kita bercakap tentang ilmu dan kerja. Inilah fenomena kenapa orang yang menuntut ilmu sekarang ni, para pelajar, para mahasiswa, harapan dia memperoleh ilmu itu demi semata-mata untuk bertujuan pencarian kerja, bukan sebagai intelektual yang berwawasan. Kemudian ilmu kita melihat dalam bentuk yang mudah. Apa yang dikatakan ilmu dan mudah itu? Iaitu mencari disiplin ilmu yang disiplin yang agak ringan, tanpa nak melihat saingan yang cukup tinggi, daya tantangan yang terbatas. Dia tidak mahu nak melihat disiplin ilmu-ilmu yang lain. Takut gagal katanya. Kemudian kita bercakap tentang ilmu dan sikap. Memandang ilmu sebatas pengisian waktu sebelum dunia pekerjaan. Maknanya dia hanya memenuhi rentetan ataupun plaza ataupun plot waktu dia belajar ambil SPM, ambil diploma, ambil degree, habis. Itu saja. Dan nampak di situ keikhlasan itu terbatas kerana orientasi kepada sikap, iaitu belajar, kerja. Belajar, kerja. Ini yang jadi isu yang kita tekankan. Okey, kita sambung yang keempat pula, persaingan global. Inilah kita kata hal yang cukup signifikan kalau kita bincangkan. Apa dia? Apa dikatakan persaingan global? Kemampuan persaingan di peringkat antara bangsa yang terbatas. Hanya sekadar tiada kepercayaan diri untuk bersaing. Kerana dalam mental mereka hanya ialah dekat sini je lah. Susah kita nak belajar di tempat yang lain. Kemampuan itu hanya diletakkan sebatas di tempat sendiri saja tanpa melihat di luar sana. Saya maksudkan di luar negara, saya maksudkan. Bagaimana kita kemampuan ilmu kita, kemampuan pengetahuan kita,
kemampuan skill kita itu bagaimana ketika mana berada di luar negara. Nah, kita bincangkan tentang isu dan cabaran dia. Pertama, kita bercakap tentang dimensi dunia ilmu pengetahuan. Persepsi di luar itu tinggi. Itu yang sebenarnya yang terakam dalam kepala kita. Walhal mereka sama. Cuma barangkali ada seorang atau lebih, dia memang menguasai. Tapi kalau pukul rata, corak pemikiran dalam berilmu dan berpengetahuan itu saya rasa sama. Kerana apa? Disiplin ilmu tetap sama walaupun di mana saja. Cuma kerajinan, kelangsungan dan kemampuan seseorang itu, dan yang paling penting adalah rajinnya itu. Ini sikap sebenarnya. Kita bukan bercakap tentang otak di barat lebih besar daripada otak orang Asia ini. Tidak. Sebenarnya persepsi yang salah. Kemudian kita bercakap tentang kualiti dalaman. Mampu sebenarnya bersaing dengan di luar. Dalaman kita ini kita kena tekankan bahawa kualiti kita ini sebenarnya bagus. Tetapi cuma kita membataskan, kita yang mendoktrinkan diri kita ini hanya sebegitu saja. Kalau daripada ukuran 1 hingga 10, 5 saja. Tak mungkin sampai 10. Kenapa? Kita hanya berada di proses domestik ataupun dalaman saja. Walhal, kalau kita melihat konteks yang cukup luas, kita mempunyai potensi yang begitu besar. Cuma kita tidak dedahkan di luar. Kemudian produk ekonomi. Ini yang kita katakan mentor dunia ketiga. Hanya untuk memenuhi pasaran lokal semata-mata. Tanpa makna bersaing di luar. Kenapa? Semakin di luar, semakin kualiti kontrol itu memang tinggi. Kita lihat produk-produk TV contohnya. Produk-produk kereta contohnya. Kita melihat di Jepun bagaimana. Di Amerika bagaimana. Kualiti standard itu diletakkan pada tahap yang tinggi. Supaya apa? Manusia yang akan menggunakan rasa puas hati. Dan yang paling masalah kita, iaitu di negara kita ataupun di mana-mana saja di negara kita ini, daya saing kita begitu rapuh. Dan yang lebih sedihnya, kita hanya mengejar kuantiti. Bilangan kereta contohnya. Bilangan produk contohnya. Hanya itu saja, tapi kita melihat produk itu bukan dari segi aspek kualiti. Sebab itu kenapa kita lihat produk-produk dari Jepun mahal, produk-produk daripada Amerika mahal. Walhal di made in Japan, tetapi produk itu dibuat dalam negara dunia ketiga. Maknanya dunia ketiga ini sebenarnya mampu untuk bersaing keluar. Cuma kita tidak mengejar tentang yang dikatakan kualiti itu sendiri. Hanya meletakkan tentang kuantiti saja. Kemudian kita bercakap yang terakhir, iaitu sikap. Sikap kita mesti ubah. Sebab itulah saya ingat lagi zaman Perdana Menteri Datuk Seri Mahathir Mohamad Tun Mahathir Mohamad pada waktu itu. Sikap kita harus pandang. Sebab itu dia kata pandang Jepun. Pandang ke timur. Siapa? Jepun. Sikap kita mesti ubah. Kalau ingin kualiti kita seperti mana Jepun ataupun Barat. Kemudian apa lagi? Percaya diri itu harus kita tekankan. Kenapa? Inilah yang akan mematangkan kita. Mematangkan kita dari segi sikap mental, perbuatan dan sebagainya. Dan seterusnya kita bercakap tentang daya kawalan tekanan itu. Kita mampu untuk mengurus tekanan itu sendiri. Yang menjadi masalah kita, iaitu bila ada pressure ataupun tekanan luaran dan dalaman itu sendiri, kita mudah rebah. Dan perlu ada mental yang tinggi. Kita tidak cepat melatah dalam apa jua tekanan daripada dalaman, persaingan daripada dalaman, apalagi ancaman daripada luar. Nah, ini yang kita kena perlu set up supaya kita punya servis perkhidmatan, kita punya produk dapat bersaing di peringkat global. Bahkan kita sendiri banyak menyaksikan tokoh-tokoh kita daripada Malaysia ini banyak bekerja di luar negara. Contoh dekat Oxford University, Dr. Afifi Al-Akiti.
salah seorang orang Malaysia dan saya rasa orang Asia yang menjadi pensyarah di Oxford University kerana kemampuan yang cukup luar biasa dalam bidang falsafah, menguasai bahasa Jerman, menguasai bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Itu memang cukup luar biasa sehingga Oxford sanggup menerima beliau. Kita tidak mahu hanya yang dia saja. Kita nak orang-orang seperti kamu semua nanti, yang pelajar-pelajar ini mampu untuk terbang lebih tinggi sama seperti orang luar. Kalau tokoh-tokoh yang saya katakan tadi mampu terbang keluar, kenapa kita tidak? Sebenarnya kita mampu. Cumanya daya kawalan tekanan itu harus kita pertingkatkan dan mental itu kena tinggi. Mental kena tinggi, cekap dalam mengawal apa saja emosi, maka insya-Allah kita akan berjaya. Saya rasa cukup itu saja pertemuan kita pada kali ini. Nanti kita sambung dalam pertemuan yang akan datang, dan saya harap dia sebenarnya banyak lagi tentang isu-isu, cuma kita limitkan 4 perkara saja. Bagaimana cara penyelesaiannya? Sebenarnya banyak cara penyelesaiannya, terpulang kepada kita sebenarnya. Para pensyarah memberi tunjuk ajar kepada kita, cuma bagaimana kita mengaplikasikan supaya setiap langkah yang kita pernah belajar sebelum ini dapat kita applykan dalam kehidupan kita untuk kita bersaing. Jangan tanya orang lain, tapi tanya diri kita sendiri. Sama ada kita nak mengubah diri kita sendiri ataupun kita mengharapkan bantuan orang lain. Orang lain tidak mampu mengubah diri kita, tetapi diri kita sendiri sebenarnya mengubah diri kita sendiri, nasib kita, gaya kita untuk masa hadapan. Jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih.